yang tukang bawa bunga mangga ni tanya pada driver van, "Yuk, kamu hidup ke nak semayang? Yuk." Yuk jawab, "Tak apa dah, ayah cok. Kain awak ni, seluar awak ni kotor. Udah 5 hari tak ada basuh." Kata dia. Seluar jin mana ada basuh, dia pakai je. Kata ayah cok, "Semayang lah yuk." "Tak apa," kata dia. Tak puas yuk, tak puas ayah cok," kata dia. "Awak tak puas," kata dia, "balik rumah lah awak qada." Translate dalam bahasa Kuala Lumpur. "Kamu tak ada ke nak semayang?" "Tak apalah ayah besar." Ayah cok ni maknanya ayah besar. "Tak apalah ayah besar. Seluar saya ni dah 5 hari saya pakai, tak basuh pun. Tak puas hatilah. Nanti saya balik rumah, saya qada lah." "Okey, cuba tengok. Seluar kamu menutup aurat tak?" "Ya, tutup aurat, tak ada koyak rabak." "Seluar kamu bersih tak daripada najis?" "Ya, bersih, cuma tak basuh 5 hari." Kalau gitu pergi semayang. Sebab kapek lagi lama tak basuh, 5 tahun tak pernah basuh. Kenapa kamu sujud atas kapek? Apa masalah kamu? "Tapi ayah cok, seluar jin saya koyak-koyak, rockers, koyak-koyak." "Kalau begitu kamu pinjam langsir masjid. Buka cangkuk dia, kamu susun elok-elok jadi kem pelekat. Allahu Akbar, sah semayang." Tok siap mengendak ke balik pintu. "Kan berjalan pula langsir aku tu," kata dia. Lepas semayang, sangkuk balik, sah. Serupalah makji-makji. Pakai seluar panjang, ketat, seluar jin, mana boleh nak semayang. Cubalah fikirkan pakaian untuk semayang elok-elok. Tapi nak buat macam mana, dah anak muda. Dia bukan fikir nak semayang, dia fikir nak seronok. Bila mak dia singgah semayang, itu semayang. Masuk dalam masjid, tak ada kain telekung. Ya Allah, telekung pula tak ada. Ambil langsir tu, buka. Tutup daripada kepala, lilit satu badan. Nampak muka ya. Allahu Akbar, sah semayang. Lepas tu buka balik, susun balik. Itu kalau langsir. Kalau saya dalam hutan, ustaz, saya sesat. Saya pakai seluar bermuda, seluar Hawaii, terkoyak ustaz, jatuh gaung. Kena ke saya semayang? Wajib. Tapi saya tak boleh tutup aurat. Ambil daun-daun, tutup aurat kamu dengan daun. Macam tu sekali wajibnya menutup aurat, walaupun dengan duri sekalipun. Bisyaukah. Ni, tuan-tuan pakai jubah sehelai. Tapi tak ada butang, belum tutup aurat. Jubah sehelai, kain pelekat dalam tak ada, seluar jeruk tak ada, kain pelekat, jubah sahaja, butang tak ada, belum tutup aurat. Sebab bila tuan-tuan rukuk, tenganga butang tuan-tuan di sini, tenganga, nampak apa? Cicita. Nampak lah. Cuba kita duduk depan dia, tengok sikit. Nampak. Kadang-kadang dia sendiri nampak. Tengah dia rukuk dia nampak. Rasa macam pernah tengok. Tapi di mana ya kita dia? Sebab tu Nabi kata, tutuplah aurat walaupun dengan sebatang jarum. Tutup di sini. Bila kita rukuk, dah tak nampak lagi dah aurat kita. Syaukah, jarum letak di sini. Kalau tak ada butang baju, jarum peniti pun boleh. Janji dia menutup aurat. Yang inilah yang saya pergi ceramah di satu tempat, buat klinik solat. Satu makji bangun, ustaz, minggu lepas ada makji pergi dengar ceramah. Satu ustaz tu kata, orang perempuan kalau semayang tak pakai baju dalam, batal semayang dia. Pakai telekung saja, baju dalam tak pakai. Saya tanya, kenapa batal makcik? Kata, aku dah bergerak-gerak. Allahu Akbar. Suami Allah bergerak ustaz. Tuan faham tak apa yang bergerak? Yang mana faham? Tak faham sudah. Bila nak rusujud, Allah bergerak. Dia kata pergerakan tu dah lebih daripada 3 kali. Batal semayang, kata dia. Astaghfirullahalazim. Manalah ustaz yang mengajar. Mana ada batal. Itu pergerakan semula jadi.
Lainlah kalau makcik tu yang pergi kocak. Yang tu lah. Saya katakan makcik tu nanti, kalau ustaz tu datang lagi makcik, cuba tanya dia. Ustaz pembatal juga. Pakaikan pelekat, seluar dalam tak pakai. Lagi banyak berkocaknya, ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Dia duk nampaknya orang aja, yang dia tak nampak. Jadi tuan-tuan kena faham betul-betul itu. Itu bukannya pergerakan yang dia buat-buat. Itu pergerakan semula jadi. Dimaafkan. Baik. Apa dia aurat? Aurat ialah tempat yang di antara pusat dan lutut bagi laki-laki dan hamba perempuan, dan selain daripada muka dan tapak tangan kepada perempuan yang merdeka. Baik, yang ini kita akan sambung pada kuliah bulan hadapan. Kita jawab dulu soalan-soalan yang sampai pada kita. Baik, soalan pertama. Ibu saya meninggal 3 tahun yang lalu. Ibu sudah tiada, mak bapak tiada anak laki-laki. Yang ditinggalkannya adalah suami, iaitu ayah kami, dan 3 orang anak perempuan, iaitu kami, dan seorang adik ibu lelaki seibu sebapa, pak ngah kami. Mak kami mati, tinggal ayah kami, tinggal kami, dan tinggal pak ngah kami. Soalannya, bapa ibu meninggalkan sekeping tanah 1.3 relung beserta rumah di Kedah. Namun ibu telah meletakkan nama kami 3 beradik di atas geran tanah sejak tahun 83 semasa ibu hendak ke Mekah. Tanah ini termasuk tanah sawah yang ibu usahakan dan rumah yang kami diami sekeluarga semasa hayatnya. Ini sudah menjadi hibah, bukan Ustaz? Soalannya, adakah hibah ini termasuk juga rumah? Apakah ayah kami berhak kepada harta sepencarian ke atas rumah ini apabila hibah telah dibuat dan dia tidak memberi nafkah untuk ibu sewajarnya? Sebaliknya ibulah yang mencari nafkah untuk kami sekeluarga. Apakah pak ngah kami juga ada bahagian di sini? Sesuatu harta yang telah ditukar hak milik semasa dia masih hidup, maka harta tadi menjadi hak empunya nama yang telah ditukar hak miliknya. Tak boleh tuntut lah. Isteri tuan-tuan ada rumah, ada tanah. Tanah tu tanah dia dapat daripada tok dia mati, pusaka tok dia, kahwin dengan tuan-tuan. Bila dia dah mati pula, dia tukar siap-siap rumah tu pada anak tuan-tuan. Maka bapak-bapak tak bolehlah tuntut dah. Sebab dia dah bagi semasa hidup, nama dia hibah. Kalau rumah tadi dibina daripada duit si bapak, iaitu bapak lah yang tolong buat rumah, bapak lah yang tolong, maka di situlah timbulnya satu persoalan yang lain. Maka boleh dia kata, ni pun harta bapak juga, bapak buat cari duit dulu. Harta sepencarian bapak, jadi bapak tuntutlah sikit harganya. Jadi anak beranaknya kenalah tolong kirakan perkara itu. Tetapi jika bapak, soalan macam tak nak soalan ni, udah kusut musai ni. Baik, jika bapak tu langsung tak terlibat dalam pembinaan rumah tadi, langsung tak campur tangan, rumah tu pun rumah tinggalan daripada tok nenek si ibu, maka nak tuntut sepencarian apa ke bendanya? Mungkin dia boleh tuntut barang-barang sepencarian dalam rumah dia, mungkin blender, mungkin tilam, mungkin baju dan sebagainya. Baik. Kemudian wang tunai di bank berjumlah 12,000, hasil usaha ibu dan sedikit pemberian kami anak beranak, dan wang khairat kematian berjumlah 1,000 diambil oleh ayah. Jadi jumlah keseluruhannya 13,000. Kami telah membagikan wang ini 1/4 untuk ayah, 3/4 untuk kami 3 beradik, kerana 1 daripada 12 telah dihalalkan oleh Pak Ngah, dan sebanyak RM500 digunakan untuk memperbaiki rumah ibu sebelum pembahagian wang tunai itu dibuat. Adakah betul pembahagian yang kami buat?
1000 wang khairat kematian tidak dikira sebagai wang pusaka. Yang tu kalau ayah ambil 1000 lantak ke dia lah. Tuan-tuan jangan duk tuntut pula tu ayah duit pusaka tu. Khairat kematian bukan pusaka. Jadi duit tu boleh digunakan untuk buat kubur ke, buat keranda ke, upah ben mayat ke, gunakan duit tu. Dia bukan pusaka. Baik. Dan pembahagian tadi buatlah. Sepatutnya dia kata tadi Pak Ngah menghalalkan wang bahagian Pak Ngah. Pak Ngah pun berhak dalam harta ini. Tetapi disebabkan Pak Ngah mengembalikan balik, maka tuntutan Pak Ngah telah pun selesai. Syukurlah Pak Ngah tak ambil duit. Jadi duit tadi digunakan untuk repair rumah. Jika duit tadi di repair rumah, hendaklah mendapat persetujuan daripada bapa dan 3 anak lain, perempuan yang lain. Kalau 4 setuju repair rumah, maka harus. Tetapi jika ada seorang tak setuju, bapa tak setuju, maka bahagian bapa kena bagi untuk bapa. Kalau bapa setuju, selesai masalah. Baik. 3 barang mah. Ada 1 rantai labuk, 2 pasang gelang sebentuk cincin permata berlian. Aku beli untuk bertunang. Yang tu saya tambahlah. Ya, dia tinggal 1 rantai labuk, 2 pasang gelang sebentuk cincin emas. Semasa hidup, ibu pernah menyebut tentang pembahagian barang emas kepada kakak saya dan seorang kakak saya yang lain. Semuanya untuk kami 3 beradik perempuan, tiada ditulis dalam bentuk hitam putih, sekadar kata-kata sahaja. Maka kami pun membahagikan seperti yang ibu sebut. Adakah sah pembahagian yang kami buat di sisi syarak? Adakah ayah juga berhak? Ayah pun berhak lah. Ayah berhak juga. Pasal apa yang kita bahagi begitu saja? Walaupun mak ada sebut, dia kata kalau aku mati hang ambil lah, ni gelang ni kau bagi kat hang, gelang ni kau bagi kat hang. Tapi mak tak bagi juga, mak duk pakai juga. Maknanya itu bukan wasiat. Wasiat 1 bertulis. Wasiat yang kedua, tidak boleh mewasiat kepada orang yang berhak mendapat pusaka. Mana boleh wasiat harta kepada anak yang confirm anak nak dapat harta. Kalau mak nak bagi, mak buka gelang, mak buka cincin, bagi siap-siap. Yang tu dibenarkan. Tapi kalau dia kata kalau aku mati cincin ni bagilah dekat Kak Long hampa, tak terpakai kata-kata itu. Maka yang tu kena bagi balik. Panggil bapak balik, panggil kakak balik. Bincang elok-elok. Berapa nak dapat daripada di sini. Yang tu saja. Okey, saya faham kesibukan ustaz, namun saya tetap berharap dan berdoa agar ustaz sudi menjawabnya. Dah jawab dah. Baik, soalan yang kedua. Dalam handphone dulu. Ustaz, kalau dalam penjara bilik, dinding, lantai penuh dengan najis, yang ada cadar 1, nak lilit kat badan ke atau nak lapik kat lantai? Nak buat dua-dua tak cukup kain. Jadi soalan ni kena dia masuk penjara dulu, lepas tu baru tanya kat saya. Baik, dia kata kalau dalam lantai ada dinding, lantai tu ada najis. Soalannya, betul ke najis? Cuba kita tengok. Kita tengok tempat kita nak sujud tu. Sekira-kira tempat kita nak berdiri je. Nak berdiri, nak sujud dalam 3 kaki je. Ada tak bau kencing? Ada tak najis di situ? Tak ada semayang. Macam mana kita nak tahu tempat tu ada najis ataupun tidak? Yang pertama, najis ada 2. Satu najis aini, kita nampak ada seketul taik orang di situ. Itu najis aini. Yang kedua najis hukmi, najis yang tak nampak. Macam mana nak tahu najis itu tak nampak? Bila ada bau, maknanya ada najis. Sekarang tempat tu tak ada najis aini, kita cium di situ, ada tak bau kencing? Ada tak bau taik? Tak ada semayang. Cadar tadi buat kain pelikat, semayang tak jadi hal. Baik, kemudian salam ustaz, banyak pusat bekam dan urut kaki yang kononnya mendukung sunnah.
Tapi dia urut kaki perempuan, selak betih tempat orang ramai lalu. Mohon ustaz tegur. Tak payah tekaklah. Tuan-tuan membahas. Isteri-isteri pun kalau nak mengurut, pergilah urut dengan orang perempuan. Melainkan darurat, baru boleh pergi urut dengan orang lelaki-lelaki. Dia kata tak apa ustaz, suami teman. Suami teman pun tak cik. Jadi akak-akak kalau nak ngurut, pergi cari orang perempuan. Pergi masuk bilik, pergi tutup. Jangan pergi buat di pasar malam, buat di karnival, sedia kerusi, tukar urut, duk popak, duk urut pukul betih. Lega, sedap kata dia. Bukan je makcik sedap, tukar urut tu pun sedap makcik. Jadi dia minta tukar cari urut tradisional yang perempuan. Selamat kita ni. Baik. Dah habis, dah tak ada dah. Adakah telekung berwarna putih sunat, berwarna-warna lain, berbanding warna lain? Memanglah, ya, pakaian yang digemari berwarna putih. Tetapi jika warna putih itu kelabu sangat, jarang sangat, sampai nampak warna kulit, pakailah warna lain. Tak salah. Tetapi kalau kain telekung kita putih dan tebal, tak nampak warna kulit, dapat pahala. Warna putih atau warna hitam, terpulang. Jazakallahu khairan kasiran atas jawapan ustaz. Assalamualaikum ustaz. Anak saya baru 1 tahun. Dia suka sangat makan kismis irham. Saya bagi 5 biji tak cukup. Dia nak makan lagi. Boleh ke ustaz? Kalau tidak ikut peraturan, boleh. Ya, tetapi yang sebaik-baiknya 7 biji. Sehari 21 biji. Kerana dalam kitab Jawahirul Mauhub wa Munabbihatul Qulub, dia kata bagi makan kismis banyak sangat pun dia boleh menimbulkan penyakit balgham. Jadi ikut sukatan yang sebetulnya. Jangan bubur selambak, bak tulang ngok-ngok telan tu. Ambil peraturan dia. 7 biji sebelah pagi, 7 biji tengah hari, 7 biji nak tidur malam. Insya-Allah dia ada memberi kesan pada anak-anak kita. Baik. Salam ustaz. Masa habis ceramah, ustaz membaca surah Wal Asr ayat 1 hingga 3. Apa kepentingan surah Wal Asr? Ya, di sini dia sebut Wal S ke Wal As. ASS. Apa tu? Baik tuan-tuan, yang mana faham, tak faham sudah. Baik tuan-tuan, apa sebab asal ustaz ceramah je kita sudahi dengan surah Al Asr? Demi masa. Adakah hadis suruh baca? Tak ada. Hadis itu nak memberi peringatan. Ayat tu nak memberi peringatan. Demi masa manusia ni rugi. Melainkan orang beriman, orang yang beramal soleh, dan orang berpesan-pesan pada hak dan sabar. Jadi majlis ilmu adalah satu majlis pesan memesan supaya sentiasa berhak. Kalau majlis ilmu tak boleh tegur, kalau majlis ilmu tak boleh cakap, kalau majlis ilmu tak boleh pesan memesan, apa makna surah Al-Asr? Itu yang semalam orang komplain saya sentuh semalam. Masalah yang sentuh malam tadi. Kalau gitu tolak surah Al-Asr. Tak boleh tegur langsung. Bukankah Allah Ta'ala sebut wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr? Pesan memesan, nasihat menasihat, wasiat mewasiat pada jalan benar dan jalan kesabaran. Yang keduanya, ayat tu nak bagi tahu pada kita, tolong jaga masa. Kadang-kadang ustaz-ustaz kata demi masa, demi masa. Depa yang tak pernah jaga masa. Itu yang jadi masalah. Saya pantang saya nombor 1 ialah masa. Kalau kata pukul 9.30, 9 suku saya tercokong lah. 9.30 saya sampai lah nak cakap. Saya takkan sampai pukul 10. Sebab masa itu petua. Ada satu budak tanya saya, ustaz, ceramah ustaz apa petua? Saya jawab, petua saya ialah jaga masa. Biar saya sampai awal. Biar saya sampai awal tak apa. Saya tak mau orang tunggu saya. Saya sampai duduk cokong. Kalau saya sampai lambat, saya takkan pergi ceramah. Saya tengoklah lambatlah. Saya telefon minta maaf, saya lambat. Tak apa ustaz, lambat pun kami tunggu. Tak apa. Tapi kalau saja-saja nak lambat, saya tak mau pergi.
Sebab dia tak datangkan mood pada saya untuk berceramah. Baik. Masuk hutan dengan tujuan eksplorasi, suka-suka panjat gunung, perlukan masa 5-6 hari. Macam mana dengan masa solat? Boleh jamak tak? Boleh. Dengan syarat lebih daripada 2 marhalah. Tak salah panjat gunung. Saya diminta oleh satu syarikat televisyen untuk membawa mu'alaf-mu'alaf yang baru memeluk agama Islam panjat gunung dan berceramah di atas gunung dengan mereka, sambil makan-makan, sambil minum-minum, buka kemah, sambil duk menyalakan sardin tin, duk masak sardin tin, sambil ceramah dekat mereka. Ini satu siaran televisyen buat khas untuk mu'alaf-mu'alaf. Dia tak nak buat dalam masjid ni, dia tak trail. Dia kata kita naiklah bukit, ustaz bawa pimpin dia pun naik bukit, munjik sana, turun sini, pergi berkemah tepi pantai, berkemah tepi sungai, mai datang kepala air hanyut. Ini pendekatan untuk tarik mereka. Saya kata saya setuju. Saya setuju, saya pun dah lama tak banyak gunung. Boleh? Saya pun seronok. Dulu saya rajin panjat gunung. Mula-mula panjat sedemam seminggu. Urat betih ni semua sakit. Aduh, mula-mula panjat. Lah dah okey dah. Ya tuan-tuan, kalau ajak saya panjat gunung anytime. Jangan Gunung Kinabalu sudah. Tu tak ada kerja saya panjat, letih. Tinggi sangat. Setakat gunung dekat-dekat ni pergi bawa budak-budak. Saya budak-budak sekolah, Kem Tahsin cuti sekolah ni bulan 12, bulan 5, bulan 6. Saya pilih mana budak yang degil-degil, mana yang nakal-nakal, kita panjat gunung. Sebab depa suka, depa nakal, panjat gunung. Bakar kasutnya elok, pikul, bawa makanan, naik atas. Duduk sampai petang, turun balik. Malah mana budak-budak yang nakal, saya suruh fesi saya, bawa budak-budak ni melawat kubur jam 12 malam. Itu kami buat. Ni 29 hari bulan ni, ada 200 orang nak masuk. Yang mana hak nakal-nakal ni, mak kata tak larat nak belah pada ustaz. Saya buat pergi kubur, tuan-tuan, lantak je dah. Malam-malam bawa terselak seluruh muka. Terkejut budak-budak. Bagi mereka tu insaf. Jadi kalau tuan-tuan nak panjat gunung, eksplorasi dan sebagainya, silakan. Dengan syarat tutup aurat, dengan syarat elok-elok, tidak ada niat maksiat, dan lebih daripada 2 marhalah. Dipersilakan jamak dan qasar, tidak menjadi salah. Saya nak tanya, bolehkah sembahyang berjemaah dalam masjid tapi tak masuk saf? Iaitu sembahyang tidak satu sah dengan jemaah yang lain. Saya pernah tanya ustazah, bolehkah? Dia jawab boleh, asalkan kita berada dalam masjid yang sama dan boleh nampak tu imam. Tetapi apabila saya bersembahyang di suatu surau, saya telah ditegur kerana tak masuk saf, dan makcik di surau tu memberitahu tak boleh sembahyang jika kita tak masuk saf. Saya rasa macam ragu-ragu aja, minta penjelasan. Yang pertama, akak tanya pada ustazah. Yang kedua, yang bagi tahu akak yang kedua, makcik. Makcik dengan ustazah nak pakai yang mana? Nak pakai yang mana? Sah sembahyang berjemaah, tetapi tak dapat pahala sah. Tak dapat pahala, rugi. Baik kita masuk sah, sembahyangnya sah. Sembahyang tu sah, tetapi tak dapat pahala saf, rugilah. Di situ saja bezanya. Bukan kata tak boleh sembahyang, boleh sembahyang, tapi tak dapat pahala, fadilat tak dapat. Baik. Bolehkah ayah tiri menikah dengan anak tiri selepas kematian ibunya? Nasib baik dia tanya. Haramlah akak. Oi, siapa soalan ni? Ayah tiri tak boleh kahwin dengan anak tiri. Anak, nama pun anak, anak tiri, anak sampai kiamat tak boleh kahwin. Tak batal air semayang. Anak tiri tak batal air semayang. Boleh, tak boleh kahwin. Tak batal, tak boleh kahwin. Anak tiri. Mana-mana orang laki-laki, dengar sini akak-akak ya, mana-mana orang laki-laki yang kahwin dengan mak kita, itulah bapak kita. Mak kita janda, mak kita kahwin dengan Haji Dolah, nikah 4 hari cerai,
nikah dengan lebai din pula, bercerai lepas 5 hari. Nikah je mak ni. Lebai din pun pak tiri kita, lebai man pun pak tiri kita, tok imam jusuh pun pak tiri kita. Semua tak boleh kahwin. Woi, banyak gila Ustaz. Atau mak kamu gila kahwin? Nak buat macam mana? Tak batal air semayang. Mana-mana orang yang kahwin dengan bapa tuan-tuan, mana-mana perempuan yang kahwin dengan ayah tuan-tuan, perempuan itu mak tiri kita, haram kita kahwin. Boleh? Macam mana yang boleh kahwin Ustaz? Yang boleh kahwin ni seorang-seorang duk hantar bila nak habis ni. Pukul 12 kan? Saya nak tidur. Baik. Okey tuan-tuan. Yang mana boleh kahwin? Tuan-tuan ada anak tiri. Tuan-tuan ada anak tiri laki-laki. Anak tiri tuan-tuan kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan itu dengan tuan-tuan batal tak sembahyang? Batal tak? Jangan jawab kan, salah kan, malu jangan jawab. Tu dia sudah. Saya ulang balik. Tuan-tuan ada anak tiri. Ni abang-abang ada anak tiri. Anak tiri abang-abang laki-laki kahwin dengan seorang perempuan. Perempuan itu dengan abang-abang ni batal. Sebab dia bukan anak tiri. Dia orang luar, dia menantu tak tahu siapa punya. Kalau anak tiri tuan-tuan mati, isterinya tuan-tuan boleh kahwin. Boleh faham? Boleh faham? Akak-akak ada anak tiri perempuan, batal tak air semayang? Tak batal lah, perempuan dengan perempuan batal kejadah apa bendanya? Tak batal. Satu hari anak tiri akak-akak kahwin dengan jantan seorang, akak-akak dengan si laki-laki itu batal lah? Batal. Anak tiri akak-akak mati, tinggal laki dia, boleh tak akak-akak kahwin dengan dia? Boleh. Jaga-jaga baik. Saya ada anak laki-laki, saya bernikah dengan janda yang mempunyai anak perempuan. Bolehkah anak saya bernikah dengan anak tiri saya? Boleh. Abang-abang duda ada anak laki-laki, kahwin dengan janda ada anak perempuan. Anak perempuan tadi boleh kahwin dengan anak abang. Namanya besan sebantal. Udahlah sebesan, sebantal pula, setilam pula, seselimut pula. Boleh. Yang tak boleh kahwinnya ialah abang duda kahwin dengan janda. Lepas kahwin dapat anak baru. Anak baru ni dengan semua tak boleh kahwin. Sebab sebapak seibu, sebapak seibu. Boleh faham? Baik. Tak faham, tak tahu lagi lah. Baik. Apakah fadilah orang yang mendengar tazkirah, ceramah di TV, di radio, internet dan sebagainya? Adakah mereka menghadiri majlis ilmu? Mereka dikira mendengar dan dapat pahala. Kan Nabi kata, jadilah kamu 4 orang. Kun mualliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Au muta'alliman, ataupun orang yang belajar. Au mustami'an, ataupun orang yang mendengar. Nampak? Nabi sebut tu, jadilah kamu orang yang mengajar. Tak boleh mengajar, yang belajar. Yang tak boleh belajar, yang mendengar. Dalam radio, dalam internet, MP3. Itu yang Nabi suruh. Semuanya dapat pahala. Sebab ada orang mengajar, siapa-siapa yang dengar ceramah dalam CD tak ada pahala. Orang ini tak ada rujuk dengan hadis Nabi. Nabi kata kalau kamu tak boleh dengar, dah pekak badak dah tak dengar dah, kamu hendaklah menyukai orang yang mengajar, orang yang belajar dan orang yang mendengar. Kalau kamu tak boleh jadi, kamu jadilah nombor 4, orang yang sayang kepada mereka. Jangan jadi orang nombor 5, orang yang benci pada 4 orang ini. Boykot Ustaz Kazim, buang dia mengajar. Jangan jadi yang nombor 5. Jahat orang itu. Baik. Seorang pengamal perubatan Islam yang menggunakan ayat-ayat Quran dalam rawatannya, mendakwa mendapat ilmu perubatan terus daripada Allah tanpa berguru.
bolehkah saya mendapat rawatan daripada orang tersebut? Entahlah tuan-tuan. Dia dapat perubatan terus daripada Allah tu mungkin dalam mimpi. Dalam mimpi kadang-kadang ilham datang. Ilham datang. Tapi dia tak boleh kata ni Allah bagi kat saya ni. Tidak. Kita bukannya Nabi nak dapat langsung. Kita boleh sebut melalui istikharah. Saya buat istikharah. Dalam istikharah ni seolah-olah petunjuknya macam ini. Maknanya itu kita gunakan bahasa itu. Bukan kata bomo ustaz saja. Tuan-tuan bukan ustaz pun boleh minta petunjuk daripada Allah. Namanya istikharah. Dapat juga petunjuk daripada Allah. Silakan. Macam sekarang ni, politik tuan-tuan. Tuan-tuan rasa tak aman politik. Tak tahu siapa betul, siapa salah. Tuan-tuan jangan dengar belah sana. Belah kanan jangan dengar, belah kiri tuan-tuan jangan. Dengar. Pasal tuan-tuan tak terlibat. Aku pening kepala. Lepas ni aku nak sembahyang istikharah, aku nak minta petunjuk. Yang mana betul? Itulah yang sebenarnya. Lagi bagus. Selesai masalah. Tuan-tuan tak pening kepala. Buat istikharah. Mana yang betul? Belah kanan ke belah kiri? Selesai masalah. Tak ada gaduh-gaduh. Baik. Berapa sukatan kurma ajwa, air zam-zam, habatus sauda dan madu yang ustaz ambil setiap hari? CD bertajuk air zam-zam pembakar racun. Saya di rumah saya kurma ajwa. Dulu-dulu susah nak dapat. Susah nak dapat. Paksa mahal. Saya dah bak daripada tuan-tuan. Botak rambut pakai ajwa setiap hari. Paksa mahal. Tapi kalau duit banyak silakan. Okey. Okey, dulu-dulu saya makan sebiji sehari. Sebab susah nak dapat. Saya makan ajwa tu bila saya nak pergi kerja, saya makan, saya hisap. Sampai ke sekolah saya. Bila sampai ke sekolah saya, baru saya telan. Biji saya buang lah. Bukan dengan biji sekali, nanti tumbuh pokok kurma. Sebab apa? Sebab mahal, susah nak dapat. Sekarang kurma ajwa dah murah. RM60, RM50 sekilo. Senang dapat. Sekarang saya ikut yang Nabi pesan. Sehari 7 biji. Nabi pesan. Kita ikut yang Nabi punya. Air zam-zam, yang ni payah nak dapat. Mahal pula tu. Satu tong RM140. Saya minum setengah gelas. Itu saja setiap pagi. Yang kedua, habatus sauda. Saya ambil yang kapsul 2 biji. Yang keempat, madu lebah 1 camca pagi dan sebelum tidur. Pagi saya campur madu lebah di dalam oat, dan malam saya campur madu lebah dalam susu sebelum saya tidur. Itulah yang saya amalkan setiap hari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Tuhan bagi sihat. Saya tak rasa penat walaupun saya cakap pukul 9.30 sampai sekarang tak habis lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Soalan tentang penyembelihan. Saya ada tengok dalam YouTube penyembelihan unta di Bina. Mereka menyembelih dengan unta berdiri dan hanya guna pisau kecil. Tukang sembelih hanya memotong pada bahagian pangkal leher sahaja. Adakah dibenarkan? Tuan-tuan, unta ni boleh disembelih dengan 2 cara, 3 cara. Tuan-tuan jangan faham unta tu nak kena rebah tuan-tuan. Ya, susah nak rebah dia, tinggi dia sepak terajang kita. Sebab tu kadang-kadang unta tu bukan bagi berdiri, tak sampainya dia bagi tidur. Disembelih gitu ya. Ya, janji putus 2 urat tadi. Ya, janji 2 putus urat tu selesailah. Yang penting urat merah dan urat halqum tadi putus. Baik. Boleh tak ustaz maklumkan kepada wanita-wanita di Malaysia? Uyo, dahsyat gila. Tuan-tuan lantiklah saja di Perdana Menteri. Solat pakailah telekung adalah budaya. Ramai wanita Islam tak faham bahawa ramai wanita Islam yang faham bahawa tidak boleh solat dengan sekadar berbaju dan berseluar dan bertudung sedangkan dah menutup aurat. Benda ni saya dah jelaskan berkali-kali. Budaya bertelekung ini ialah budaya orang-orang di sebelah sia-sia, negara sia-sia di hujungnya. Malaysia, Indonesia. Kalau akak-akak pakai jubah hitam tu, jubah hitam Madinah tu, abaya tu, pakai tudung labuh, pakai sarung tangan, pakai sarung stokin, boleh semayang dah. Akak-akak pakai seluar labuh, seluar longgar, pakai stokin, pakai baju kurung labuh, boleh semayang dah. Pakai tudung labuh, boleh semayang dah.
tidak semestinya melalui telekung semata-mata. Janji labur, janji longgar, menutup aurat dan tidak jarang. Baik. Macam mana dengan pakaian yang labur, melebihi paras buku lali bagi seorang laki-laki yang hendak melakukan solat? Yang disebut mayyajuru ridaahu ajaban. Yang dilarang bagi laki-laki ialah meleret, melabuhkan pakaiannya semasa berjalan. Orang perempuan pakai kain meleret dibenarkan, lagi bagus, sebab menutup aurat dia. Tetapi bagi laki-laki ada satu disebut jangan meleret labuh, maksudnya dengan riak. Imam Syafi'i berkata harus laki-laki memakai kain pelikat, memakai jubah, memakai seluar panjang melebihi buku lali, sebab pada masa itu dia bukan berjalan, dia tetap berada di tempat sujud solat, dia tak berjalan, maka tidak makruh, tidak berdosa dan sah semayang dia. Maka tuan-tuan jangan marah tu imam kalau tengok jubah hitam dia meleret. Tak salah, sebab masa dia semayang dia tidak berjalan, dia tetap di tempatnya. Tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi jilid yang kedua bab melabuhkan pakaian. Apakah yang dimaksudkan dengan doa anak yang soleh? Apakah doa sekadar doa atau sedekah Fatihah dan sebagainya? Jawapan dia, apa jua benda yang baik yang tuan-tuan buat sampai kepada mak bapak dalam kubur. Malah ada satu hadis, ada satu pendapat ulama, dia kata kalau anak tu tak semayang anak tu, dia sedekah pada masjid, pahala tetap sampai pada mak bapak dia walaupun dia tak semayang. Ada pendapat ulama kata macam itu. Tetapi kita ambil yang lebih rajihnya, segala perbuatan anak yang soleh, yang tak buat maksiat, yang baik-baik belaka, doanya sampai, sedekahnya sampai, wakafnya sampai, pusanya sampai, upah hajinya sampai, upah umrahnya sampai. Tuan-tuan rujuk dalam Bahrul Mazi, dalam kitab ni. Yang mana ada kitab? Yang mana ada kitab? Tuan-tuan buka ni, kitab yang sedang kita baca sekarang. Muka surat berapa saya pun taman tuan-tuan. Ni muka surat cepatlah ustaz, muka surat taklah, sabar tuan-tuan. Tak apa dengar saya teruk duk baca, hilang pula dah ya. Tuan-tuan buka dalam bab semayang jenazah. Dalam bab semayang jenazah di sini tuan-tuan akan jumpa satu benda yang Nabi sebut untuk orang mati. Nabi baca doa untuk orang mati, hadis sahih. Jadi kalau Nabi Muhammad membaca doa untuk orang mati, Nabi kata, ya Allah, jadikanlah kuburnya disirami dengan air, disirami dengan salji. Dan Nabi kata, ya Allah, jadikan kuburnya lebih baik daripada rumahnya dalam dunia, dan jadikan temannya dalam kubur lebih baik daripada temannya di dunia. Menunjukkan bahawa sampai benda itu kepada orang mati. Kalau tak sampai, pasal apa Nabi baca doa? Sebab hari ni ada orang kata tak sampai. Contoh rujuklah kitab ni, ada hadisnya, riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Jadi jangan kata bid'ah, tak sampai. Dalil hang tang mana? Ada dua hadis menceritakan benda ni. Saya lupa muka surat berapa, tapi saya ingat dalam bab semayang jenazah dan mendoakan atas jenazah. Jadi tuan-tuan balik tolong rujuk. Assalamualaikum Ustaz, saya Ujang. Saya ada baca artikel temu ramah Ustaz dalam akhbar I Love Islam. Baguslah Ustaz, saya minat cara Ustaz sampaikan ceramah. Oh, ada pula ya dalam I Love Islam. Saya pun tak baca lagi, nantilah saya baca ya. Saya Zamri, Masjid Hashim Yahya, Penang, nak jemput Ustaz ceramah di Masjid Hashim Yahya 26 Jun, harap maklum balik. InsyaAllah. Salam Ustaz, rumah saya di Rawang, setiap Selasa, Rabu kerja dan bermalam di Seremban. Bolehkah saya jamak qasar di Seremban setiap minggu? Di Seremban tu buat apa? Apa yang buat di Seremban itu? Dia rumah dia di Rawang, setiap Selasa, Rabu saya kerja dan bermalam di Seremban. Kerja tu apa? Jadi adakah ada rumah isteri nombor 2 di Seremban? Nombor 1 di Rawang, nombor 2 di Seremban. I follow. Dia ada 2 isteri.
Maknanya kalau dia pergi duduk di Seremban pun, itu pun rumah dia tak boleh jamak di sana. Ataupun dia ada rumah sewa di sana. Rumah dia di sini, isteri dia duduk, rumah di Seremban dia sewa. Sementara dia nak kerja di Seremban, dia sewa setiap bulan. Itu pun rumah dia. Maka dia tak boleh jamak di sana. Sebab itu juga adalah rumah dia kedua-duanya. Sebab dia ada harapan untuk balik semula ke Rawang. Berbeza dengan budak-budak universiti. Tuan-tuan ada budak universiti duduk di UiTM Shah Alam. Rumah di Ipoh. Bila dia balik ke Ipoh, dia tak boleh jamak dan qasar di Ipoh. Sebab tu rumah mak dia, rumah bapak dia, dia tak boleh jamak. Dia belum kahwin, dia cuma belajar sahaja di UiTM. Akan satu hari dia balik ke rumah mak dia, maka dia tak boleh jamak dan qasar bila dia balik rumah mak dia. Dia hanya boleh jamak dan qasar sepanjang perjalanan pergi dan balik sahaja. Dan bila sampai di UiTM, dia pun tak boleh jamak dah. Sebab dia dah jadi bermukim atau bermastautin di situ. Jadi kena faham betul-betul. Sebab ada yang faham, anak dia duduk di universiti. Bila anak dia duduk di universiti, dia kata dia boleh jamak di rumah mak dia di Ipoh. Sebab sekarang dia belajar di rumah tak boleh jamak dah. Baik, bolehkah hibah dibahagi kepada anak perempuan sahaja, sedangkan yang laki-laki tak dapat apa-apa pun harta daripada peninggalan? Hibah ini ialah pemberian sukarela mak, misalnya mak lah, kepada anak dia. Kok suka dia lah dia nak bagi ke anak siapa pun. Bapak kata, bapak ada rumah di Gombak. Bapak dah tukar nama rumah Gombak untuk adik kamu yang bongsu. Ini hibah bapak pada dia. Bapak, hak kami mana bapak? Apa bapak ni tak adil lah. Ini harta bapak. Kok sukalah bapak nak buat apa pun. Maka anak-anak lain tak boleh petikai. Ulanglah bapak tak adil. Bukan bapak tak adil, ini hak bapak. Kok suka bapak lah bapak nak bagi pada siapa pun. Selama ni bukan kamu bela bapak pun, dia yang bela bapak. Lagipun dia tak kerja, gaji dia pun murah, kerja pembantu kedai. Kamu semua gaji besar-besar, sebab tu aku bagi pada dia. Jadi anak-anak tak boleh pertikai. Itu hibah, pemberian semasa hidup. Tapi bapak tak adil lah ustaz, bapak macam tu. Mana saya tahu, hak dia. Kok suka dia lah tuan-tuan. Baik, jadi tuan-tuan, sekadar itu sahaja ya kuliah kita pada hari ini. InsyaAllah kita jumpa malam nanti di surah Mustaqim di Lembah Keramat. Kita sudahi dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.